Alangkah ruginya orang yang tak membaca Al-Quran dan selalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buku-buku lain dibaca, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Hari-hari dengar musik, tetapi Al-Quran tak dibaca. Rugi. Sibuk berniaga, tak sempat baca Al-Quran. Rugi. Sibuk bekerja, tak ada masa untuk baca Al-Quran. Rugi. Sibuk berpolitik, tak pernah baca Al-Quran. Rugi. Pandai menyanyi, karaoke, dangdut, joget-joget, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Pandai ilmu-ilmu akademik, tapi tak pandai baca Al-Quran. Rugi. Boleh membaca Al-Quran, tetapi tak nak membaca Al-Quran. Rugi. Tak tahu membaca Al-Quran dan tak nak belajar membaca Al-Quran. Rugi. 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 Rugi sekali. Rugi dunia dan akhirat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak, terutamanya warga sekolah kebangsaan Sungai Kapar Indah. Mudah-mudahan kita dalam inayah dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dan diberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan, mudah-mudahan untuk kita menjalani ibadah Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ganjaran dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini, di mana Ramadan kali ini kita telah diuji dengan COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, dan dianggarkan pada hari ini lebih 5 juta orang telah pun dijangkiti virus ini. Dan alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kekuatan dan juga kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan golongan jin dan manusia kecuali mereka itu mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Di dalam suasana PKPB ini, kita hanya bersiaran secara maya. Tetapi ambillah pengajaran yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Suasana ini menuntut tuan-tuan yang mana kita ketahui bahawa norma baharu ini perlu kita selesakan. Dengan keadaan ini mudah-mudahan segala apa yang kita rancang dan ujian Allah Subhanahu wa taala ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini merupakan hari yang ke-29 Ramadan dan kita telah pun berada di penghujung Ramadan, di mana madrasah Ramadan yang menggilap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa supaya kita bertakwa kepada Allah, supaya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang mulia, iaitu pada hari Jumaat, juga berada di bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ataupun satu-satunya bulan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di mana pada bulan Ramadan ini telah pun diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bertepatan dengan malam Al-Qadar. Sebagaimana yang kita maklum, suratul Qadar yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Alhamdulillah, di sisi kita ada Al-Quran. Tapi adakah kita mampu untuk membaca Al-Quran? Adakah kita mampu untuk membuka helaian demi helaian Al-Quran, untuk kita baca dan merenung maksud daripada Al-Quran? Apa yang diperintahkan Al-Quran kepada kita supaya kita menjadikan panduan di dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, harapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya telah pun menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk. Kalau tidak mampu, kita berusaha tuan-tuan di bulan-bulan yang lain untuk meneruskan kesinambungan bulan Al-Quran ini. Kerana pada bulan ini adalah kita menyambut kelahiran bulan turunnya Al-Quran, ataupun disebut nuzul Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, banyak kelebihan-kelebihan apabila kita membaca Al-Quran yang telah pun diberitakan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya daripada hadis riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam harfun walakinna alifun harfun wal lamu harfun wa mimun harfun. Apa maksudnya tuan-tuan? Man qara'a, sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran. Man tidak merujuk kepada umur, tetapi sesiapa sahaja, tua, muda, kanak-kanak, dewasa, remaja, lelaki, perempuan dan sebagainya. Sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu diberikan ganjaran
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu bihi hasanah, dan bagi mereka itu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, dan kebaikannya digandakan 10 kali. La aqulu, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita bayangkan bahawa kebaikan-kebaikan dan juga kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran, dan juga kebaikan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Allah berikan ganjaran yang banyak bagi mereka untuk setiap huruf yang kita baca. Tuan-tuan, kalau kita lihat alif lam mim itu terdiri daripada 3 huruf, maka dikalikanlah dengan 10 setiap satu huruf, maka bermaksud ada 30 ganjaran untuk sebutan alif lam mim saja, tuan-tuan. Itu di dalam bulan biasa, tetapi di dalam bulan Ramadan yang Allah tinggikan darjat bulan ini, maka Allah lipat kali gandakan, berganda-ganda daripada 30. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan janji tersebut, tetapi pahala itu perlu diraih apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita terdiri daripada golongan yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafaat dan penolong kita kepada kita pada hari akhirat kelak, di mana Al-Quran akan datang kepada pembacanya sebagai syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Ingatlah bahawa Al-Quran menyeru kepada kita supaya kita sering membaca Al-Quran dan kita tidak meninggalkan bacaan Al-Quran. Kerana Al-Quran akan datang kepada kita pada hari kiamat kelak, akan menjadi penolong kepada kita, menjadi peguam bela kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat kita membaca Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, ya. Dan mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, sama ada sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain, mudah-mudahan ianya meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ada di rumah masing-masing. Kadang-kadang Al-Quran tidak mampu untuk kita baca. Kita hanya pandang sahaja, dan juga kita tidak mampu untuk membaca helaian-helaian Al-Quran. Apakah yang menyebabkan kita tidak mampu untuk membuka Al-Quran tersebut, tuan-tuan? Tuan-tuan, marilah kita bermuhasabah pada bulan yang mulia ini. Kalau dah lama kita tinggalkan Al-Quran, cubalah ambil Al-Quran pada sepertiga malam, dan kita buka Al-Quran tersebut dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dosa yang telah kami lakukan? Apakah dosa yang telah aku lakukan kerana tidak mampu untuk membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, walaupun satu muka surat pada satu hari? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin ada dosa dan maksiat yang kita lakukan yang telah memberatkan kepada kita untuk kita membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia ini, di mana Al-Quran adalah pedoman kepada kita, pedoman kepada semua umat manusia ketika mana kita di dunia ini, dan juga pahalanya kita akan raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bacalah Al-Quran. Walaupun kita di mana sahaja, walaupun kita berada di musim PKPB ini, jadi kita ambillah peluang ini untuk kita terus beristiqamah dengan membaca Al-Quran setiap hari. Kita sediakan jadual, tuan-tuan, setiap hari untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, Quran time. Mudah-mudahan segala kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, selamat menunaikan ibadah puasa dan juga selamat menyambut Aidil Fitri tahun 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.